Soalannya ialah masalah anak-anak muda yang seringkali berdepan dengan kerosakan akhlak. Saya nak jawab ginilah. Budak-budak muda ni dia punah kerana budak tua punah. Setiap anak ada mak ayah, ada ibu bapa dia. Ya. Dan bila kita lihat bahawa anak-anak remaja kita yang liar, cuba cek latar belakang keluarga dia. Ya. Sebab manusia ni dilahir dalam sistem. Dia ada mak, dia ada ayah, dia ada adik-beradik, kemudian dia ada suasana, bi'ah, environment dia, yang mempengaruhi kita. Sebagaimana kita boleh tanya, hari ni kita jadi bagus, kita jadi juruh ni, pasal apa? Disebut panjang lebar Fadil Ustaz tadi, di antara faktor mak ayah kita. Sama juga kenapa budak-budak ni punah, sebab mak ayah dia punah. Cuba pergi cek, tak percaya. Mak tak mayat, mak tu uzur lah. Mari hit, pok mari ni pas. Mak uzur 14 hari tahan, pok uzur 3 tahun. Ya. Bila anak tengok ayah tak mengaji Quran, ayah tak baca Quran, ayah maya pun dak, duk isap rokok, habis rokok suruh anak pergi beli. Pesan anak mu jangan isap, mu kecil lagi. Bila tua esok, besar, baru boleh. InsyaAllah anak kita bila besar esok, dia tunang lah wasiat pok dia tu. Geram malam ni. Ya. Sebab itu tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu daripada bakaran api neraka. Pertama, mu untuk diri kena selamat. Qu anfusakum, selamat diri kamu. Pasal apa? Yang pengaruhi, pertama yang mempengaruhi kita, sebab anak ini dia didik secara informal lebih banyak daripada yang formal. Yang tak rasmi lebih banyak daripada yang rasmi. Yang tak rasmi, waktu kecil dia tengok mak dia, dia tengok ayah dia. Anak ni dia akan ikut. Ya, dia akan ikut. Ya. Mak dia sibuk potong bawang dapur, dia pun sibuk nak buat juga. Ya. Bapak dia maya, dia pun nak maya. Anak-anak masa kecil. Sebab tu bila kita semaya, kita kena beri sejadah ke dia. Ambil sejadah betul untuk anak. Kalau tak beri sejadah ke dia, dia ni atas sejadah kita. Ya. Bila kita tak beri sejadah ke dia, dia ni atas sejadah kita. Kita sujud naik atas tekak kita. Kecil-kecil nak tertekak, besar jaga. Sebab itu anak-anak ini dididik dengan suasana dia. Nabi SAW sebut, La'ib waladaka sab'an, adib waladaka sab'an, sahib waladaka sab'an. Pertama Nabi kata, La'ib waladaka sab'an, menggural dengan anak kamu, bermain dengan anak kamu waktu umur dia 7 tahun. 1 hingga 7 tahun Nabi suruh main dengan dia. Bergurau dia, main dengan dia. Teringat satu hari, ya, seorang budak muda mari, seorang laki-laki mari mengadu pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia mari mengadu, anak dia ni degil. Tak dengar nasihat, tak dengar kata, kerah hati. Lalu dia mari jumpa Sayyidina Umar mengadu tentang anak dia ni. Rusing bapak dia nak buat ke mana, tak tahu. Lalu Sayyidina Umar beritahu dia, beginilah. Awak pergi panggil balik, panggil anak kamu, mari jumpa aku. Lalu dia pun balik, jumpa anak dia, dia kata Sayyidina Umar nak jumpa. Lalu budak muda ni mari jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar nasihat dia, hendaklah kamu jadi anak yang soleh, jangan kasar dengan bapak, jangan degil, macam panjang nasihat. Budak dengar nasihat, habis nasihat Sayyidina Umar. Lalu dia tanya Sayyidina Umar, Ya Umar, mung suruh aku taat pada mak ayah aku boleh, tak ada masalah. Cuma aku nak tanya sekarang, ada tak kewajipan ayah pada anak? Yang kita biasa dengar, anak durhaka, anak aku. Ada tak pak derhaka?
Yang kita biasa dengar, isteri jangan durhaka pada suami. Isteri jangan durhaka pada suami. Ada tak suami jangan durhaka pada isteri? Ada tak? Ya Umar, mu suruh aku taat ayah aku, tak ada masalah, boleh. Cuma aku nak tanya, ya Umar, ada tak kewajipan ayah pada anak? Umar kata ada. Nabi sebut 3 perkara, aku nak tambah sekara. Ya. Nabi sebut 3 perkara. Ya. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, min haqqil waladi ala walihi salasah. Di antara hak ayah kepada anak dia ada 3. Ayyuhsina smuhu iza wulida. Bila beranak, pertama buh nama hak comel. Nama yang baik. Masa tu anak kita tak tahu apa, kita mak ayah buh nama yang molek pada anak. Pasal apa? Tiap-tiap hari kita panggil dia tak kurang pada 40 kali. Kita panggil dia. Kalau nama dia tak molek, kita seru dia dengan nama tak baik. Tiap-tiap hari. Buh nama molek. Jangan ikut suka aja. Setengah-setengah ibu bapa dia capur. Capur nama ayah, capur nama mak. Combine nama. Anak jadi Ajinomoto. Macam-macam nama yang kadang-kadang nama pelik-pelik. Ya. Pasal apa? Kerana nak gabung nama ayah, nama anak, nama pak. Ya. Akhirnya bila anak tu dipanggil dengan nama yang tak molek, tiap-tiap hari, maka jiwa anak tu makin hari makin kasar, makin kerah. Sebab tu orang Melayu dulu, anak dia nama apa pun, dia marah macam mana dia kata apa? Bahasa anak bertuah. Dia kata bahasa anak celaka, mu ni hupopok mu juga. Bini kadang-kadang dia marah anak. Dia nak marah untuk lelaki tapi tak berani. Lelaki misal saku atas lingong. Pak dia marah siapa? Dia marah anak. Masa perangang, ni nurun pok mu ni. Pok mu pula nurun untuk dia. Habis bertitih habis. Sayyidina Umar kata, Nabi kata yang pertama, buh nama yang molek. Yang kedua, wa ayyu'allimahu iza aqala. Memberi ajar dia, didik anak tu bila dia berakal. Bila berakal. Lalu ni orang buat kajian. Berakal ni berapa tahun? Ikut kajian, anak yang kecil ni dia lahir, waktu umur dia 3 tahun, akal dia penuh. 3 tahun penuh dah akal dia. Maka bermula masuk setahun lepas itu umur 4 tahun hendaklah dididik dia. 4 tahun tu dia boleh ingat dah. Ya, sebab tu lah ni di mana-mana hatta di negara maju pun tadika tu 4 tahun. Kita pasti pun 4 tahun tak? 4 tahun atau pasti. Tak apa. Ya, cuma ajar masa kecil ni ajar main ya. Ajar cara main. Sebagaimana dengan negara maju, budak kecil di hantar tadika, matlamat dia 2. Pertama, boleh mandi diri, boleh lap tubuh diri, boleh pakai baju. Yang kedua, boleh ikat kasut. Sudah. Kita tambah lagi, boleh tolong beli rokok pok mung. Hanya. Tak. Pok nak isap rokok. Dia kedai malah. Sayang lah. Dia isap rokok. Habis hujung tu dia buat puting. Anak dia lebih kurang 4 tahun. Anak dia pergi ambil puting, anak dia isap pula. Depan ayah dia. Bermula pada hari itu dia tinggal merokok. Ya. Anak budak tiru. Ya. Nabi kata, hendaklah kamu ajar anak kamu bila dia berakal. Waktu ni tabi'i anak dia nak tahu. Semua nak tahu. Ya. Kita naik kereta. Abah tu apa? Dia tanya. Kita lembu. Lembu. Jadi lagi, abah tu apa? Kambing. Kejap tanya, abah tu apa? Kuba. Abah tu apa? UMNO. Kena masa kecil. kena masa kecil. Ya. Tak, siapa nak tukar UMNO dengan pakai dia? Tak. Akhirnya kita jadi boring. Kita bawa kereta, kejap tanya kita. Lama-lama kita kata, abah tu apa?
Lembu. Jalan lagi abang. Japok nampak kambing. Dia tanya, abang apa ni? Lembu. Anak jadi hadi lembu kecil. Ni lembu besar. Mana so lembu? Ya. Dan ada di antara kita kadang-kadang, waktu anak nak ikut kita pergi balasah, pergi masjid, kita tak bawa. Bawa anak waktu kecil. Waktu dia nak ikut, bawa dia. Masalah kita bila kecil tak bagi ikut, bila besar kita suruh dia pergi, dia tak nak pergi. Waktu dia nak pergi, kita tak bagi. Waktu dia tak nak pergi, kita suruh pergi. Jadi. Ya. Yang ketiga, wa an yuzawijahu iza arada. Hendaklah kamu kahwinkan anak kamu bila mana kamu nampak dia nak kahwin. Dan Sayyidina Umar kata, aku nak tambah satu lagi. Apa dia? Kalau kamu nak anak yang baik, kena pastikan ibunya baik. Benih yang baik, durian, musang king. Tanah atas tanah pasir, tak hidup. Durian kapung, kau nampak butir, sepaksa 15 butir. Kita tanah atas tanah yang molek, dia akan keluar buah. Sebab tu kata Sayyidina Umar, tak boleh kata, hendaklah kamu perhati, mu letak benih mu tu mana. Benih kita ni kita buh tanah atas tanah mana. Lepas Sayyidina Umar kata gitu, dia kata, ya Umar, ayah aku satu pun tak buat. Mu aku wanita yang liar. Ayah aku kahwin wanita yang dia jumpa di tempat yang tidak molek. Yang kedua, ayahku buh nama aku nama tak molek. Yang tiga, ayahku tak pernah hajar aku, ya Umar. Tak pernah hajar. Yang keempat, ayahku tak kisah aku nak nikah dengan siapa, dia tak boleh langsung. Bila budak ni ngadu gitu, Umar paling pada pok dia. Kata Sayyidina Umar Khattab, kalau betul apa yang anak kamu adu pada aku dapati kamu dulu durhaka pada anak kamu, sebelum anak kamu durhaka pada kamu. Ya. Ini yang pertama. Yang pengaruhi anak-anak ialah rumah tangga. Rumah tangga yang baik. Sebab tu rumah tangga ni kita tak perlu besar mana, tapi rumah tangga yang baik. Apa yang baik? Diterjemah tadi, Al-Fadhil Ustaz Khairuddin sebut, di antaranya hidup suasana agama dalam rumah tangga. Ya. Jangan duka cita anak yang nakal. Tak apa. Nakal budak ni biasa. Allah Ta'ala buat peringkat umur dia perkembangan sikit. Tu tak apa, jangan rusing. Ya. Mula-mula dia menerak. Kemudian dia terlentang. Mula terlentang, lepas tu menerak. Ya. Lepas tu dia akak punggung. Lepas tu dia boleh merangkak, tengok Tuhan buat. Lepas merangkak, dia boleh pegang-pegang dia ni jatuh. Lepas tu dia boleh tatih. Lepas tu boleh jalan. Lepas boleh berjalan, baru dia boleh berlari. Lepas boleh berlari, kita boleh bersikar, tayar roda 3. Dia boleh naik bersikar. Lepas tu boleh bersikar, tayar 2. Boleh naik bersikar. Lama-lama boleh akak tayar depan. Nak boleh akak tayar depan ni berapa tahun? Ya, sebab tu saya budak-budak akak tayar depan ni kata, oh bagus. Pak cik hari tu akak tayar belakang. Baik. Budak ini bila dia besar suasana begitu, dia nakal. Nakal tu biasa, jangan rusing. Ya. Anak Nabi nakal. Cucu Nabi Husain Hasan nakal. Ya. Nabi tengah maya, pegang tekuk. Biasalah budak, tak apa. Saya pergi satu rumah. Ya. Masuk rumah dia kata, anak dia nak atas meja terjun. Ultraman, terjun. Spiderman, macam-macam man. Dia kata, Allah Ustaz, tolong gosok kepala anak saya nakal benar Ustaz. Allah, nakal sungguh. Tolong tengok sikit. Saya kata, saya tengok budak ni keturunan ni. Nyakit keturunan. Kalau tidak keturunan mak, keturunan pok. Tak apa, so rusing lah. Budak-budak nakal ni biasa. Budak kecil ni berlari. Memang tu hawak gitu dah. Tak apa, biar dia berlari, tak apa. Okay. Besar-besar ni, tak berlari dah ni. Kau ni, kalau suruh hunggar, apa tak hunggar dah ni? Tak. Maknanya budak itu, dia berkembang ikut sifat dia yang Tuhan buat.
Yang kedua, siapa pengaruhi dia? Kawan-kawan dia. Kita tak boleh sekat anak-anak berkawan. Masalah yang kita hadapi hari ini, ni, teknologi ni. Dia jadi penghalang besar kepada perkembangan pendidikan. Yang menyebabkan anak zaman kita sekarang ni, anak yang tak reti berkawan. Pasal apa? Sebab kawan dia handphone. Kawan dia game. Duk main game, duk main bola sore diri. Akhirnya dia tak reti berkawan. Pasal apa tak reti berkawan? Sebab dia main. Zaman kita dulu main berkawan. Upih. Tak? Tolak ring bersika. Ingat? Musim kapung, tolak ring bersika. Peluh kejap. Zaman dulu, main polis senturi, macam-macam mainan, main yang berkawan. Yang menyebabkan kita reti macam mana untuk hargai kawan, macam mana untuk kita bersaing. Anak zaman sekarang tak reti berkawan. Kenapa tak reti? Sebab dia kawan seorang diri. Duk main Facebook, duk main game. Menyebabkan dia tak reti berkawan. Ya. Kalau dia berkawan, kita rusing siapa kawan dia. Ada satu kaedah. Kita tak boleh sekat dia berkawan. Sebab ni fitrah manusia. Cuma yang penting, siapa kawan dia. Kadang-kadang kita tak tahu kawan anak kita ni. Maka cara nak tahu, mudah je. Sempena hari lahir dia ke, ulang tahun kelahiran dia, buat majlis. Beritahu anak, esok hari jadi mung. Mak nak masak kek, nak masak makanan, awak ajak saya mari rumah. Suruh dia ajak kawan dia. Tujuannya kita nak tahu siapa kawan dia. Kita tak kenal kawan dia di luar rumah. Beritahu dia besok mak masak, awak ajak kawan-kawan. Lalu kawan dia mari, kita kenal kawan dia. Oh ada ni, rambut merah sekerak, hijau sekerak. Tengok suara pula, tak tahu gapo. Ya. Biru ada, hijau pun ada. Confused. Tak tahu nak ni mana. Tak. Ya. Jumpa macam-macam. Tujuannya apa dia? Tujuan kita nak tahu siapa kawan anak kita. Setelah kita tahu, kita guide dia. Yang ketiga, di sana ada tanggungjawab pemimpin. Di sekolah cikgu jaga, di rumah kita jaga. Antara rumah dengan sekolah, siapa nak jaga? Kerajaan kena jaga. Ya. Televisyen, kita tak boleh kontrol, melainkan kena tutup. Maka anak-anak ini perlu dibesar dengan suasana dua perkara. Pertama, beri pujian kepada benda baik dan beri teguran kepada benda yang tak betul. Ya. Dan insya-Allah, ya, anak-anak ni kena ada puji. Ya, pujilah. Budak-budak dia suka puji. Mak budak pun suka puji. Kita balik, kita makan ni. Puji gak sikit. Allah sedapnya nasi ni, Allah. Walaupun nak telan panjang tekak-tekak. Tapi pujilah. Ya. Demikian juga anak kita. Ya. Anak ni antara amalan yang kena jaga dua perkara. Pertama, jangan marah waktu nak pergi tidur. Jangan tengking waktu tidur. Tuan-tuan sekalian, amalan Nabi SAW, amalan para sahabat, bila nak pergi tidur ni, tidur dengan tenang. Tuan-tuan tengok filem orang putih. Orang putih ni ambil amal Islam. Dia masuk bilik anak dia, diusap pada anak, dicium anak dia, selamat malam. Dia suruh tidur. Kita dak tidur. Pukul 12 nak tidur. Bila nak tidur? Pok mu lama dah nak tidur. Tidur cepat sikit. Tak. Anak kita tidur tu mimpi rima mak dia. Yang kedua, waktu nak pergi sekolah. Waktu nak pergi sekolah, pantang jangan tengking anak. Jangan marah pada anak waktu nak pergi sekolah. Kadang-kadang kita ni waktu nak pergi sekolah, kita tengking dia. Stocking tak jumpa. Pangang stocking. Ni stocking pok mu pakai. Marah. Hot tino pula tak jumpa. Ni, skop, skah ke skop? Hamba tak pakai ke tu. Tak tahu. Marah pada anak. Akhirnya bila kita tengking anak dia, anak kita pergi sekolah dekat ayam, kena marah. Dia heret back. Masuk sekolah, dia tak ada minat belajar. Maka, kena ubah.
Sampai di sekolah, salam, anak cium tangan. Cuba buat. Amal start pagi besok. Hari sekolah ni, anak pergi sekolah, start. Usap kepala dia, cium dahi dia. Ya. Amalan Nabi SAW. Usap kepala anak, cium dahi dia. Allah Rabbi. Tuan-tuan buat je, anak ke hati sikit, kau degil ke, masuk tidur bilik, usap kepala dia, cium dahi dia. Tak lama, 5-6 malam kita buat, nampak berubah. Nampak selalu berubah sikit. Ya. Tak lama, 5-6 hari kita buat, nampak lalu. Tapi kalau nak nampak berubah cepat, kita cium dahi bini. Malam tu juga berubah. Hamba teradah. Dan di sana ada kewajipan kerajaan. Yang punah kita ni sebenarnya, sistem kita tak betul. Hingga, atas kita lah nak didik anak kita. Kerajaan tak bertanggungjawab. Kerajaan tak bertanggungjawab. Hari ini kita berdepan kerajaan yang tak bertanggungjawab. Sekolah kita, sistem pendidikan kita. Dulu kita boleh bangga, universiti-universiti kita. Hari ini jatuh. Malaysia ni jatuh belakang. Turun belakang. Dulu bola kita bersaing dengan Korea. Boleh wakil Olimpik. Hari ini bersaing dengan Vietnam. Kita kalah dengan Papua New Guinea. Hari ini. Dulu duit kita dengan Singapura. Duit kita sekali ganda besar pada Singapura. Hari ini dekat 3 kali ganda tinggi duit Singapura. Bidang pendidikan. Naik menteri ni tukar. Naik menteri ni ubah. Naik menteri ni ubah. Siapa anak kita jadi bahan eksperimen. Bahan uji kaji. Bila bahan uji kaji, keluar universiti tak ada kerja. Beribu tak ada kerja. Kenapa tak ada kerja? Bidang yang dia belajar tidak menepati keperluan di luar. Luar perlu bidang lain, ngaji bidang lain. Akhirnya keluar-keluar tak ada kerja. Pasal apa tak ada kerja? Peluang pekerjaan bidang anak kita belajar sikit. Kita tak ikut keperluan di luar. Satu masa, hapus sekolah-sekolah Inggeris. Kerajaan kata kita nak daulatkan bahasa Malaysia. Tiba-tiba, diwajibkan mata pelajaran matematik, sains, bahasa Inggeris. 5 bilion duit habis. Anak kita belajar matematik bahasa Inggeris. Belajar sains bahasa Inggeris. Hari itu belajar matematik bahasa Melayu, boleh 40 markah per 100. Belajar bahasa Inggeris, boleh 80 per 100. Oh, cerdik. Rupanya gerah turun. Bukan cerdik, kau bodoh. Akhirnya apa berlaku? Kerajaan batal balik PPSMI. Banyak mana habis? 5 bilion. Habis. Panggil cikgu daripada England untuk ajar bahasa Inggeris di Malaysia. Bayar gaji ikut dolar Amerika. Bayar ikut pound sterling. Ambil guru pada orang putih. Main ngajar anak-anak kita supaya reti bahasa Inggeris. Cikgu tu mari duduk sini 3 bulan. Cikgu tu reti bahasa Melayu. Anak kita tak reti bahasa Inggeris. Balik air. Cikgu tu pula ngajar kecap Melayu pula. Tak cukup lagi. Panggil guru daripada India. Akhir apa berlaku? Ubah sistem PBS. Buang periksa. Tukar sistem PBS. Berjalan 2 tahun. Komplain berebut. Akhirnya 2-3 hari lepas. Timbalan peribadi kata apa dia? Kita tangguhkan PBS. Apa nak jadi pada anak kita? Sekejap Kementerian Pelajaran. Sekejap Kementerian Pendidikan. Balik Kementerian Pelajaran. Balik Kementerian Pendidikan. Nama kementerian pun pening. Pasal apa? Kerana kita ada pemimpin hak pening. Pasal apa kita pening? Sebab rakyat pening, pilih pemimpin pening. Sebab tu kita, betul. Sebagaimana disebut Al-Fadhil Ustaz Khairuddin, di Malaysia, kekuatan kita lah didik anak kita. Kita lah yang mendidik dia. Kalau kuat dekat agama di rumah, insya-Allah anak jadi molek. Kerana arak sistem pendidikan, punah. Masuk sekolah, asrama penuh. Kau teruk dia. Yeah. Dan inilah yang sedang kita saksikan hari ini. Sebab tu kita perlu bergerak kepada membina 2 perkara sebagai kesimpulan. Yang pertama, kekuatan dalam institusi keluarga. Yang kedua, membina sistem pendidikan luar daripada sistem yang ada. Dan dalam sistem yang kita sendiri, yang kita kendaki, mudah-mudahan mencapai hasil daripada apa yang kita kendaki. Wallahualam.